Bab sabda Nabi SAW, akan ada fitnah. Orang yang duduk pada masa fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, akan ada fitanun. Dalam setengah nuskhahnya fitnatun, serupa dengan dalam tajuk tadi. Kalau fitanun, beberapa fitnah atau banyak fitnah. Kalau fitnatun, satu fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk pada masa fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan pada masa itu lebih baik daripada yang berlari. Man tasharrafa laha, sesiapa yang terlibat dengannya, tastashrifhu, fitnah itu akan membinasakannya. Faman wajada fiha malja'an, sesiapa yang mendapati pada zaman itu, pada masa itu, tempat berlindung atau tempat bersembunyi, maka hendaklah dia berlindung di tempat itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah lagi, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, satakunu fitanun, supaya tadi juga lebih kurang tadi. Babun idzal taqal musliman bisayfayhima, bab apabila dua orang Islam bertemu dengan pedang mereka. Apabila dua orang Islam bertemu dengan pedang mereka masing-masing. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Hammad, beliau mengambil daripada seseorang yang tidak disebut namanya. Orang itu mengambil daripada Hasan Basri. Katanya, saya keluar dengan senjata saya pada malam-malam berlaku fitnah. Tiba-tiba saya bertemu dengan Abu Bakar. Dia bertanya, engkau hendak ke mana? Saya menjawab, saya bermaksud mahu menolong anak pakcik Rasulullah SAW, yang sepupu Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Ali. Abu Bakar berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang Islam bersemuka dengan pedang masing-masing, maka kedua-duanya ialah termasuk di antara ahli neraka. Qila, ada orang bertanya, itu yang membunuh, kenapa pula yang terbunuh, yang ini akan masuk neraka? Qala, Nabi SAW menjawab, sebenarnya dia mahu membunuh saudaranya itu. Kemudian Imam Bukhari sebut sanad itu. Muhammad bin Zaid berkata, saya sebutkan hadis ini kepada Ayyub dan Yunus bin Ubaid dengan maksud mereka mengemukakan hadis ini kepada saya. Tetapi mereka mengatakan yang sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh Hasan daripada Ahnaf bin Qais, daripada Abi Bakrah. Seterusnya Sulaiman bin Harb meriwayatkan, dia kata haddatsana Hammad, cerita saat ini juga. Wa qala Muammal berkata haddatsana Hammad bin Zaid, dia kata haddatsana Ayyub wa Ma'mar, Ayyub wa Yunus wa Hisham wa Mu'alla bin Ziyad, daripada Hasan, daripada Ahnaf, daripada Abi Bakrah, daripada Nabi SAW. Ma'mar meriwayatkannya daripada Ayyub. Bakar bin Abdul Aziz meriwayatkannya daripada ayahnya, daripada Abi Bakrah. Gundar berkata, Syu'bah telah meriwayatkan hadis ini kepada kami daripada Mansur, daripada Rib'i, daripada Abi Bakrah, daripada Nabi SAW. Tetapi Sufyan tidak memarfu'kan hadis yang tersebut itu. Yang mana dia telah meriwayatkan daripada Mansur, dia tidak memarfu'kan hadis itu. Bab bagaimana keadaan? Bagaimana keadaannya jika tidak ada jemaah? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aba Idris Al-Khawlani, beliau berkata, beliau telah mendengar Huzaifah bin Al-Yaman berkata,
Orang ramai bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Saya pula bertanya baginda tentang keburukan. Kerana takut keburukan itu sempat dengan saya. Takut saya akan menghadapi keburukan ataupun kejahatan itu. Saya tanya, wahai Rasulullah, dulu kita berada dalam jahiliyah dan dalam keburukan, lalu Allah bawakan kebaikan ini kepada kita. Maka adakah selepas kebaikan ini apa-apa kejahatan? Nabi SAW menjawab, ada. Qultu, saya bertanya lagi, adakah selepas keburukan itu, kejahatan itu, ada lagi apa-apa kebaikan? Nabi SAW menjawab, ada. Wa fihi dakhan, tetapi kelabu, kebaikan yang bercampur baur, yang tidak terang warnanya, yang kelabu. Qultu wa ma dakhanu, apa yang kelabunya itu? Nabi SAW menjawab, satu golongan yahdun bighairi hadi, yang memimpin bukan dengan cara kepimpinanku. Ta'rifu minhum wa tunkir, ada perkara ma'ruf yang kamu dapati pada mereka, dan ada perkara mungkar. Qala qultu, Hudzaifah berkata, saya pun bertanya lagi, adakah selepas kebaikan itu apa-apa keburukan lagi? Nabi SAW menjawab, ada lagi. Du'atun, yaitu penyeru-penyeru ala abwabi jahannam, yang sebenarnya berada di pintu neraka. Sesiapa yang menyahut seruan mereka, qadhafuhu fiha, mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka itu. Qultu, saya bertanya, wahai Rasulullah, gambarkan mereka itu kepada kami, berikan gambaran tentang mereka kepada kami. Nabi SAW menjawab, hum min jildatina, mereka adalah daripada bangsa kita, jenis kita, daripada orang yang sama kulitnya dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka bercakap dengan bahasa kita. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik, saya berkata, apakah engkau perintahkan saya jika saya sempat dengan keadaan itu, zaman itu? Qala, Nabi SAW bersabda, talzamu jama'atal muslimin, engkau mesti teguh berada dengan jamaah muslimin dan imam mereka, pemimpin mereka. Qultu, saya bertanya lagi, kalau di sana tidak ada jamaah dan tidak ada imam? Nabi SAW bersabda, fa'tazil tilkal firaqa kullaha, kamu pisahkan dirimu, asingkan dirimu daripada semua aliran-aliran yang ada itu, walaupun engkau terpaksa menggigit umbi pokok sampai engkau mati dalam keadaan itu. Bab man kariha an yukthira sawadal fitan, ini bab orang yang tidak suka memperbanyakkan bilangan, jumlah orang-orang yang menimbulkan fitnah dan kezaliman. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abil Aswad, beliau berkata, quti'a ala ahli al-Madinah ba'thun, satu pasukan telah disediakan untuk menghadapi ataupun untuk menyerang ahli Madinah. Faktutibtu fihi, saya pun tersenarai, nama saya tersenarai dalam kumpulan yang dipilih itu. Tetapi selepas itu saya bertemu dengan Ikrimah, saya ceritakan kepadanya, dia pun melarang saya dengan bersungguh-sungguh. Kemudian dia berkata, Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, sesungguhnya beberapa orang Islam, mereka pernah berada dengan orang-orang musyrikin, mereka memperbanyakkan bilangan orang-orang musyrikin untuk menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu mereka terkena anak panah datang, lalu terkena salah seorang daripada mereka dan menyebabkan mereka mati, membunuh mereka.
ataupun terkena pukulan, lalu pukulan itu membunuhnya, tetakan itu membunuhnya. Fa anzalallah, kerana itu Allah menurunkan ayat, sesungguhnya orang-orang yang malaikat mengambil nyawa mereka dalam keadaan mereka menzalimi diri sendiri. Babun idza baqiya fi huthalatin minan nas, apabila seseorang muslim itu tinggal ataupun berada dalam kumpulan hampas, dalam kumpulan manusia yang hampas. Huthalah maknanya hampas, tak pakar. Diriwayatkan daripada Hudzaifah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan dua hadis kepada kami. Saya sudah lihat salah satu daripada yang dua itu, dan saya menunggu yang satu lagi. Baginda menceritakan kepada kami bahawa amanah itu turun di pangkal hati manusia. Kemudian mereka mengetahui daripada Al-Quran, kemudian mereka mengetahui daripada As-Sunnah, yakni tentang amanah itu. Dan Nabi SAW menceritakan kepada kami tentang terangkatnya ataupun hilangnya amanah itu. Qala, kata baginda, seseorang itu tidur sekali, terus amanah itu dicabut daripada hatinya sehingga tinggal bekasnya, seperti atharil waqt, satu bekas yang sedikit ya, bekas yang kecil tinggal. Kemudian dia tidur sekali lagi, amanah itu dicabut, sehingga yang tinggalnya ialah bekas amanah itu, seperti atharil majli, yakni kesan melepuh, kesan lepuh. Melepuhnya orang buat kerja ni jadi nepuh tangan. Butir itu ada air bisa dalam. Kamjamrin dahrajtahu ala rijlik, seperti bara yang kau golekkan di atas kakimu, fanafita, lalu bergelembunglah kakimu. Fatarahu muntabiran, engkau melihat dia membengkak, muntabiran, bergelembung. Walaysa fihi syai', padahal tidak ada apa pun di dalamnya. Wa yusbihu an-nas yatabaya'un, orang ramai akan berjual beli, dan hampir-hampir tidak ada orang yang menunaikan amanah. Sehingga dikatakan di kalangan Bani Fulan itu, puak-puak Fulan itu ada seorang yang amanah. Dan dikatakan kepada seseorang itu, alangkah bijaknya, alangkah pintarnya dia, dan alangkah hebatnya dia, padahal tidak ada di dalam hatinya seberat biji sawi pun daripada iman. Pernah suatu zaman berlalu kepadaku, yakni saya pernah melalui satu zaman di mana saya tak kisah siapa di antara kamu yang saya berjual beli dengannya. Jika dia seorang muslim, dia akan mengembalikannya kepada saya, Islamnya akan mengembalikannya kepada saya, mengembalikan sesuatu hutang ke apakah, mengembalikannya kepada saya. Dan jika dia Nasrani, pemerintahnya akan mengembalikannya kepada saya. Adapun pada hari ini saya tidak mau berjual beli kecuali dengan si fulan dan si fulan. Bab ta'arruf fil fitnah, ini bab lari ke hulu, lari ke badu, ke padang pasir, ke tempat yang tidak ada pembangunan semasa fitnah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa', beliau pernah didatangi oleh Hajjaj. Maka dia berkata, wahai Ibn Al-Aqwa', engkau telah berpatah ke belakang, engkau telah pusing ke belakang, engkau mahu pergi ke padang pasir di tempat yang tidak ada pembangunan. Qala, Salamah bin Al-Aqwa' berkata, tidak, bukan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan untuk saya pergi ke kawasan yang seperti itu. Diriwayatkan daripada Yazid bin Abi Ubaid,
Beliau berkata, apabila Uthman bin Affan telah terbunuh, Salamah bin Al-Aqwa' keluar pergi ke Rabazah. Rabazah nama satu kawasan luar bandar. Wa tazawwaja hunaka imra'atan, dan di sana dia berkahwin dengan seorang perempuan, sehingga perempuan itu melahirkan beberapa orang anaknya. Falam yazal biha, dia teruslah berada di sana sehingga sebelum beberapa malam dia meninggal dunia, baru dia berpindah pergi ke Madinah. Dengan sanad yang Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lama lagi harta, sebaik-baik harta seseorang muslim itu ialah kambing yang dibawanya ke puncak gunung dan ke kawasan-kawasan tadahan hujan, dengan maksud membawa lari agamanya daripada fitnah. Jadi malam ni kita baca masih lagi dalam fitan lagi. Kitab fitan ni pun beberapa la juga. Semalam baru kita hak ujung tu tak berapa dah panjang sikit. Hak ujung tu, hadis hak ujung tu, sebelum daripada bab ni, la tarji'u ba'di kuffara tu tak apalah, tu sebelum serupa dengan sebelum tu. Hak dah atas sikit. Tu hak dah atas sikit. Hak dia apa ni, pada hari Nahar itu, hadis Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap di hadapan orang ramai itu. Dia tanya, ayyu baladin hadza, dan seterusnya. Lepas tu dalam itu dia sebut, faqala la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Falamma kana yawma, Tuhan situ. Bila tiba hari di mana Ibnul Hadrami dibakar, ketika Jariyah bin Qudamah membakarnya, mereka pergi menjenguk, mengintai, mencari Abu Bakrah. Mereka pun kata, ini Abu Bakrah ada di sini, dan seterusnya. Abu Bakrah kata, kalau dia mau tu mari pun aku tak akan pekong, walaupun dengan buluh pun tak akan pekong. Yang ni dia tidak mahu melawan lah. Situ ringkas nampak cerita tu situ. Jadi semalam oleh kerana kita tak ada masa, tinggal gitulah. Malam ni rasanya perlu disebut juga tu, supaya lebih jelas cerita berkenaan dengan sejarah ni. Ini berkenaan dengan sejarah lagi. Kalau dalam hasyiah ni nombor 5 tu panjang juga dia sebut. Kita tengok dalam hasyiah dulu. Apabila pada hari dibakar Ibnul Hadrami. Siapa dia Ibnul Hadrami? Hasyiah nombor 5. Beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-Hadrami. Ayahnya Amar. Ayah dia Amar ni adalah orang yang mula-mula terbunuh di kalangan orang-orang musyrikin pada hari Badar. Ayah dia, tapi di pihak musyrikin lah ayah dia. Dan Abdullah bin Al-Hadrami ni dia ru'yah ala hadha, zakarahu ba'duhum fi sahabah. Jadi mengikut riwayat ini, dia ni sahabat, dia dah tengok Nabi SAW. Ini sebahagian ulama menyebut dia ni sebagai salah seorang sahabat. Ismul Hadrami, nama dia Abdullah bin Amar tadilah. Wa kana, dia ni halif sekutu Bani Umayyah semasa jahiliyah. Ala Al-Hadrami, ni sahabat besar ni, sahabat yang masyhur itu, pak saudara kepada dia lah. Ala Al-Hadrami yang nampak keramat dia tu kan, Nabi SAW hantar dia tu ke sebelah Bahrain. Sebabnya peristiwa ni, cerita ni mengikut yang disebutkan oleh Al-Askari. Dia kata Jariyah ni digelarkan dengan muharriqan ataupun muhriqan, pembakar. Dia disebut pembakar sebab dia telah membakar Ibnul Hadrami di Basrah.
Muawiyah telah menghantarkan Ibnul Hadrami ke Basrah untuk untuk memanggil, untuk menggerakkan orang-orang di Basrah tu memerangi Ali. Kerana itu Ali telah menghantar Jariyah bin Qudamah. Dan Jariyah ni dia kepung siapa ni? Abdullah Ibnul Hadrami tadi. Ibnul Hadrami ni pun duduk berlindung, menusuklah dalam satu benteng, dalam satu rumah. Jariyah ni bakar rumah tu sekali dengan dia. Bakar rumah sekali dengan dia. Tabari pula menyebutkan dalam peristiwa 308, di bawah peristiwa 308 dia sebut kisah ini. Dalam itu dia sebut Abdullah bin Abbas bila keluar daripada Basrah, dan dia ni Abdullah bin Abbas ni dia jadi gubernur bagi pihak Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali lantik Ziyad untuk menjadi gubernur di Basrah. Ziyad bin Umayyah, Ziyad bin Sumayyah, ataupun orang panggil Ziyad bin Abi, hak sebenarnya Ziyad bin Abi Sufyan. Muawiyah pun hantar Abdullah bin Amr bin Al-Hadrami ni untuk mengambil Basrah tu daripada dia. Fanazala fi Bani Tamim, dia pun berhenti di kawasan Bani Tamim. Dan puak-puak Uthmaniyah, penyokong Sayyidina Uthman ini bergabung dengan puak-puak dia ni situ. Ziyad pun tulis surat kepada Ali, minta bantuan daripada Ali, yastanjidu, minta bantuan dengan dia. Maka Ali pun hantar A'yan bin Dubai' al-Mujashi'i, tetapi A'yan ini telah dibunuh secara curi, curi. Lepas pada tu Ali pun hantar Jariyah. Itu cerita, hantar Jariyah. Dia pun kepung Ibnul Hadrami itu di dalam sebuah rumah yang mana Ibnul Hadrami itu singgah di situ. Kemudian dia membakar rumah tu sekali dengan orang-orang ada bersama dia tu. Mereka 70 orang atau 40 orang ada sekali dalam tu dia bakar. Kirmani menyebutkan daripada Muhallab, dia kata Ibnul Al-Hadrami ini ialah seorang yang tidak mahu taat, tidak mahu taat. Maka Jariyah pun mengeluarkan membawa satu pasukan tentera, dan dia dapat menguasainya di satu kawasan di Iraq. Satu kawasan di Iraq, yang mana kawasan itu Abu Bakrah ada di situ, duduk di situ. Cerita Abu Bakrah ada di situ. Jariyah pun suruh perintahkan supaya disalib Abdullah bin Al-Hadrami tadi. Maka disaliblah dia, kemudian dicampak ke dalam api. Kemudian dicampakkan api di umbi pokok yang disalib Abdullah bin Al-Hadrami itu di situ. Lepas tu kata dia ni, pengarang ni, yang umdahnya, yang asasnya adalah perkara ni ialah apa yang disebutkan oleh Askari dan Tabari tadi. Apa yang disebutkan oleh Muhallab itu tidak ada asalnya. Maknanya hak kata salib ke apa tu tak ada asalnya. Hak betulnya yang hak bakar dalam rumah itulah, sekali bakar dalam rumah. Qauluhu qala asyrafu, mereka pun tengoklah cari. Jadi Jariyah ni bila dia bakar Ibnul Hadrami itu, dia pun suruhlah mana kaki tangan dia tu tengok cari Abu Bakrah. Adakah dia ni terima maknanya kepimpinan Sayyidina Ali ataupun tidak? Dia nak terima ke tidak? Nak tunduk ke tidak? Jadi kaki tangan dia ni pun pergi jumpa lah dengan Abu Bakrah. Dia kata ni Abu Bakrah, tengok dah ni. Dan apa yang kau lakukan terhadap Ibnul Hadrami ni, dia tengok dah sendiri. Dia tidak bantah apa-apa pun terhadap engkau, dan tidak ada senjata pun bersama dia. Jadi bila Abu Bakrah dengar gitu,
Orang duduk kata gitu, dianya ada dalam rumah tu lah, ada dalam rumah. Lalu dia kata seperti tadi tu, dia kata kalau orang mari terkait kepada dia dalam keadaan tu, dia tak boleh lawan. Dia tak ada senjata tu, memang dia tidak lawan. Tapi bukan bermakna dia sokong. Bukan bermakna dia sokong Sayyidina Ali, kalau dia sokong Muawiyah, dia tak boleh terlibat. Cuma dia tak boleh terlibat dalam peperangan itu, dalam pertumpahan darah sesama Islam itu, dia tak boleh. Jadi bagi dia tak kenal lah cara lagu tu. Begitu cerita. Jadi ini cerita tentang Abu Bakar. Sebab apa dia pegang dengan hadis tadi lah, darah orang Islam nombor satu sekali, darah, harta benda dan lain-lain ini haram kepada sesama Islam. Nabi SAW pesan suruh royak, mana ada ni suruh royak, kalau tak ada. Lepas tu ceritanya gini lah. Jadi di sini dalam Bukhari sebut ni, ketika anak tulis buku ni Syiah ni dulu, lama dekat lah, hampir 20 tahun dulu. Tulis buku ni, sudah anak sebut dah cerita ni. Dalam buku ni. Dalam buku ni kita tengok. Jadi orang-orang Syiah ni dia selalu tonjolkan jahat Muawiyah ni. Jadi bukti jahat Muawiyah ni lagu mana? Tengok Busru bin Artad. Busru bin Artad ini gubernur bagi pihak Muawiyah ni. Bagaimana dia buat zalim terhadap orang ramai, supaya orang ramai ni berpihak kepada Muawiyah. Jadi oleh kerana Busru bin Artad ni buat zalim, mengikut kitab sejarah lah belakangnya, jadi orang pun sebutlah tak bagus lah, tak bagus Busru bin Artad. Puak-puak Syiah ni dia kata ini menunjukkan Muawiyah ni jahat jugalah. Tengok gubernur dia tu jahat lagu tu, dia tak ada buat apa-apa, kata dia biar dia elok gitu. Kalau nak pakai buah sejarah, di sini pada muka surat 56, 57, 58, situ disebut ni. Kalau nak kira gitu, kerana tindakan gubernur dia, maka Sayyidina Ali boleh gitu juga. Kalau nak kira Sayyidina Ali hantar jariah, apa dia jariah buat ni? Dalam Bukhari sendiri sebut. Dalam Bukhari sendiri sebut. Ada pun cerita Busru bin Artad tu tak ada dalam Bukhari, ada dalam sejarah. Tapi jelas dia sebut ni bakar Ibnul Hadrami. Ibnul Hadrami tu siapa? Kan nak kira. Kalau sini tadi kita baca saat ni, setengah ulama kata dia ni sahabat. Setara tu dia buat. Apa yang anak sebut dalam ni lebih detail lagi, jariah dahsyat lagi. Hak dia buatnya ni berdasarkan kitab sejarah. Hak dalam Bukhari dia sebut gitu lah, ringkas. Baik, kita baca sikit. Jadi cerita ni yang dikemukakan oleh Tabari memuatkan kisah-kisah kezaliman gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Ali, iaitu Jariyah bin Qudamah. Ini Jariyah bin Qudamah. Sayyidina Ali telah menghantar beliau bersama 2,000 orang tentera untuk mengejar Busru bin Artad. Setelah sampai di Najran, beliau membakarnya semua sekali, lalu menangkap pendukung-pendukung Sayyidina Uthman dan membunuh mereka. Riwayat Tabari. Kemudian beliau sampai ke Madinah. Ketika itu Abu Hurairah sedang mengimamkan sembahyang. Abu Hurairah ternampak Jariyah ketika sedang bersembahyang dan terus melarikan diri. Tengah duduk sembahyang tu Abu Hurairah lari. Melihat keadaan Abu Hurairah itu, Jariyah pun berkata, demi Allah, sekiranya aku sempat menangkap Abu Hurairah, tentu aku penggal lehernya. Itu kata Jariyah. Ini dalam Tabari ni ada rujukan yang nak sebut, dalam Bidayah wan Nihayah pun ada sebut. Jariyah ini juga telah dihantar oleh Sayyidina Ali ke Basrah. Di sana dia mengempung Abdullah bin Al-Hadrami, utusan Sayyidina Muawiyah, dan telah membakarnya bersama rumahnya sekali. Ini bukan dalam Tabari saja, dalam Isti'ab dan lain-lain pun ada juga sebut. Dalam Hasyiah ni pun ada sebut. Banyaklah rujukan. Jadi maksudnya, kalau maksud nak ayat Sayyidina Muawiyah tu jahat, tak boleh, sebab apakah benar dia bertindak lagu tu? Hujahnya sama boleh digunakan kalau nak kira untuk Sayyidina Ali kalau nak kira. Tapi kita tak pakai lagu tu. Itu perbuatan dia sendirilah.
Apa kata Ibn Khaldun? Ni beza di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Beza. Jika diperhatikan kitab-kitab sejarah, kita dapati Sayyidina Muawiyah telah melucutkan jawatan Gubernur Busru bin Arta apabila mengetahui kezaliman dan keburukan pekertinya setelah berlalu beberapa ketika zaman kekacauan itu. Dalam tarikh Ibn Khaldun ada sebut benda ni, tetapi tidak tersebut di dalam mana-mana riwayat sejarah bahawa Sayyidina Ali telah melucutkan juga jawatan Jariyah bin Qudamah kerana kezaliman dan keburukan pekertinya. Hak mana lebih boleh? Kalau nak kira ada nak kena nak kemuka hak tu. Kalau nak kemuka hak tu. Ni Ibn Khaldun kata tak ada. Tak ada bukti. Tapi Muawiyah ada. Lepas pada tu dia letak jawatan. Berhenti. Sayyidina Ali Jariyah buat lagu ni. Dia tak ada dalam riwayat mana-mana. Kita tidak nak kata Sayyidina Ali itu zalim, tetapi mana keadaan yang berlakunya gitulah. Keadaan yang berlakunya begitu. Jadi gubernur dia ni siapa bakar berapa puluh orang. Hak tu tidak dikatakan zalim pula. Kalau nak kaitkan perbuatan gubernur dia tu dengan khalifah, boleh kita kait kalau nak kira. Tapi kita tidak kaitkan. Kita tidak kaitkan. Itulah fitnah tu. Sebab itulah Abu Bakrah taksir. Abu Bakrah taksir terlibat. Ni sama Islam. Tak jelas ni. Hak ni balik Muawiyah ni punya dia begitu pasal dia nak menuntut bela lah. Dia tengok banyak perkara tidak puas hati. Dan kita tengok pun macam saat ni dia sebut Ziyad dalam ni. Ziyad ni kemudiannya buat apa pergi kepada Muawiyah. Abdullah bin Abbas Gubernur Sayyidina Ali buat apa kemudiannya pergi balik Muawiyah, sokong Muawiyah. Buat apa? Tentu mereka ni fikir Muawiyah tu lebih tepat, lebih kena dari segi polisi dia tu. Kalau tidak apa yang tinggal Sayyidina Ali. Siapa adik-adik Sayyidina Ali sendiri akil pun tinggal Sayyidina Ali. Pergi sekali dengan Muawiyah. Itu dalam sejarah. Sejarah mana-mana pun ada sebut tu. Situ kita nampak. Kita nampak. Jadi orang yang lebih-lebih sangat duk kata kepada Muawiyah tu, cuba perhati molek. Ni siapa ni, sahabat-sahabat ni dulu lelek dah duduk molek-molek dengan Sayyidina Ali. Apa pergi alik Muawiyah? Tentu dia nampak ada sesuatu tu. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah, mereka tu tak puas hati, sahabat-sahabat tu tak puas hati. Dia nampak Sayyidina Ali ni diperalak oleh puak-puak pembunuh Sayyidina Osman. Dia nampak gitu. Sebab itu dia lari. Walaupun hakikat sebenarnya kita tidak tahulah. Sayyidina Ali tu dia nak main politik lagu mana, kita tidak tahu. Tetapi zahirnya begitu. Cuma orang bila tak ada arah, dia kata Sayyidina Ali ni macam-macam lah dalam kitab sejarah. Misalnya kalau kita tengok dalam hak Melayu ni, sejarah Hamka, sejarah umat Islam, dia sebut apa yang sahabat-sahabat dia mula pihak kepada Sayyidina Ali, lepas tu lari pergi kepada Muawiyah. Dia kata sebab Sayyidina Ali kedekut. Lagu tu pula sebab Sayyidina Ali kedekut, Muawiyah ni murah. Dia tabur mah. Lagu tu pula cerita. Jadi maknanya bukan kerana kebenaran jugalah sahabat-sahabat ni pergi berpihak kepada Muawiyah ni kerana duit. Gitulah, kerana tak boleh duit dengan Sayyidina Ali. Walaupun Sayyidina Ali ni benar. Ada ke pula patut macam tu kita kata? Tak ada timbul masalah tu. Bahkan dia nampak mula-mula mungkin dia duduk balik Sayyidina Ali, lepas tu dia tengok banyak perkara ni dia tak puas hati. Hak tu pergi balik sana. Itu jelas tu dalam kitab sejarah mana-mana pun sebut. Dengan dia lantik misalnya Malik Al-Ashtar, yang mana jelas dalam kitab-kitab sejarah sebut Malik Al-Ashtar ni terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Osman. Apa yang Sayyidina Ali nak lantik dia tu jadi gubernur di Mesir tu buat apa? Tu orang tak puas hati tu. Tu orang tak puas hati. Sebab tu lepas seorang-seorang pergi balik Muawiyah. Dan ramailah orang kita dalam sejarah ni pun, ulama-ulama pengaruh dia duduk kata Sayyidina Ali semacam tu, Sayyidina Ali semacam tu. Sedangkan kita sudah baca dah baru ni Nabi SAW isyarat dah pada ketika fitnah tu, duduk kebenaran, duduk al-isyam. Apa tak perhati kata orang tu akan datang ni kita akan jumpa juga. Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. 2-3 kali sebut tu, sebut Najd, Nabi tak sebut. Apa? Tak kasih saja-saja tu. Muawiyah duduk mana? Pusat dia.
Kalau kita ambil kira hak tu semua, kita tak berani nak kata Muawiyah ni salah. Sayyidina Ali ni mesti betul. Dan bahkan begitu, cara fahaman begitu sebenarnya bukan cara ahli sunnah. Ahli sunnah kata mesti Sayyidina Ali betul, hak tu sudah terkena dah racun Syiah dah tu. Ahli sunnah ni lagu mana? Kita tak boleh kata. Ada dari segi akidah, kemudian kita tak boleh kata hak ni betul ni, tak tahu surah Tuhan. Hak tu ahli sunnah. Hak zaman dia tu, ahli Sayyidina Ali, dia percaya Sayyidina Ali betul lah berdasarkan ijtihad dia. Sebab tu dia sokong Sayyidina Ali. Ahli ini dia percaya Muawiyah ni betul, sebab tu dia sokong Muawiyah. Serah ke dia. Dia dengan zaman dia, pokok dia lebih tahu. Kita tidak tahu. Kita lebih baik kata itu masalah tidak jelas. Sebab itulah berpecah sahabat. Ada yang berpihak kepada ni, ada yang berpihak kepada ni. Bahkan ada yang tak mahu terlibat langsung, seperti Abu Bakar. Dan semalam kita sudah baca dan nama-nama orang yang tak mahu terlibat lama orang tak mahu terlibat. Tak apalah, malam ni kita pergi kepada tajuk baru pula. Akan ada fitnah, orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada yang berdiri. Maksudnya di sini maksudnya tak boleh terlibatlah dengan fitnah tu. Apa lagi nak kita kata nak bergiat cergas dalam fitnah, tak boleh. Mana dalam keadaan tu hak paling kurang penglibatannya, hak tak ada terlibat langsung, hak tu hak lebih baik. Kadang-kadang orang kata dah apabila tak ada terlibat ni, dia kata tak ada jemaah, dia kata tak erti politik, dia kata macam-macam. Zaman kita ni pun lagu tu juga. Sebab tu kita kena berhati-hati. Jangan gaduh, kau tu kau ni, jangan gaduh. Apalagi sampai ke peringkat menuduh sesama Islam, mengatakan hak ni kafir, hak ni fasik, hak ni gitu ni. Bukan mana tu benda tu. Bukan mana. Apalagi kalau sampai ke peringkat mana halal darah, hak tu halal darah ni. Bukan cara dia tu. Itu sudah lari dah tu daripada landasan tu. Sudah lari. Kalau kita nampak tak betul, jangan sampai ke situ, jangan sampai ke situ. Kalau nak berpolitik, jangan sampai ke situ. Jangan sampai tuduh-tuduh lagu tu. Sebab itulah Imam Abu Hanifah kalau ada 100 sebab 99 sebab untuk kita nak kata dia tu kafir, kita saja ada lagi sebab kita tak boleh takwil lagi, tak boleh kata lagi, tak boleh kata lagi. Jadi bukan main-main. Apa lagi kalau sampai kau nak tumpah darah, tak boleh lagi. Halal darah, pemimpin dia tu halal darah. Kalau sampai ke peringkat tu tak boleh. Hak itulah ya, hak ni hak Nabi SAW kata ni. Bukan khusus dengan sampai sahabat saja. Hak sahabat-sahabat yang tak terlibat ni, dia pegang hak ni lah. Hak duduk lebih baik daripada hak berdiri. Hak berdiri lebih baik daripada hak berjalan. Hak berjalan lebih baik daripada hak berlari. Maknanya halah kau kurang tu, halah kau molek. Bukan tak molek. Tapi kadang-kadang orang yang masing-masing dia kata masing-masing lah. Hak ni kata, dia kata tak faham politik. Dia kata tak ada jemaah, macam-macam dia kata. Ini semua kekeliruan. Zaman fitnah berlaku. Fitnah. Sepatutnya mana kita kena sama-sama bui faham lah, pakak bui faham. Hak mana hak kita tak faham, kita kena bui faham. Gitulah. Jangan kerah sangat. Jangan lebih-lebih sangat. Kalau hak kata dah kita tahu dah, dia ni bukan tolak Islam, cuma dia tidak faham, jahil. Kerana jahil, dia kata setengah-setengah tu. Siapa kata hukum Islam tak boleh lah nak jalan sekarang ni? Kata-kata lagu tu boleh rosak akidah. Tapi sebenarnya kalau kita kecek dengan dia dengan tenang, dia tidak maksud gitu. Dia pun tak say kafir ni. Dia nak Islam juga, cuma dia tak faham. Ada yang kata politik suku, agama suku, macam-macam. Hak tu pun tak faham juga. Macam-macam lagi hak kecek ni. Hak kecek. Jadi kita kena betul lah saudara-saudara kita. Betul. Hak tak betul tu betul. Tak boleh kecek lagu tu. Tak betul tu lagu tu. Tapi dengan cara yang molek. Dengan cara yang molek. Sebab apa dia ni? Sudah Islam dah, sama Islam dah. Kalau ada pun kerana dia tak faham, dia jahil. Buktinya dia tidak suka kepada kafir. Sebab kalau kata kafir dia marah, cuma dia tidak faham.
Dia tidak faham. Jangan kita memperbesar-besarkan lagi fitnah, api fitnah. Tetapi sebaliknya lagu tadi. Sinilah hak yang sahabat-sahabat tak saya terlibat. Dah hak tak saya terlibat tu lah hak sebenarnya pada pandangan kedua-dua pihak kemudiannya bagus. Sebab itulah kalau kita perhatikan hak jadi sebagai hakam tu dalam peristiwa tahkim tu, kalau diterima peristiwa tahkim itu, siapa dia yang dijadikan hakam? Di pihak Sayyidina Ali, Abu Musa al-Ash'ari. Di pihak Muawiyah, siapa dia? Ammar bin al-As. Kedua-dua orang ni tidak terlibat dalam perang. Sebab tu boleh terima, kedua-dua boleh terima. Tidak terlibat. Mereka dipandang dengan baik oleh kedua-dua golongan. Cumanya fitnah adalah fitnah kata dak dia ni orang Muawiyah sebenarnya dia terlibat. Hak sebetulnya dalam kitab-kitab sebut dak Ammar bin al-As tidak terlibat. Ya betul, selepas Sayyidina Muawiyah memerintah, dia jadi gubernur, tu suku, tu kemudian. Tapi pada masa perang dia tidak terlibat. Abu Musa al-Ash'ari tak terlibat juga. Orang ni dipilih untuk menjadi pendamai, wakil pendamai. Tak boleh terlibat. Kau cergah, kau terlibat banyak, kau tak molek. Sebab apa? Benda tidak jelas. Benda tidak jelas. Dengan cara yang kerah lah, dengan cara yang kerah. Bukan makna tak sewi baiki. Tak, kena baiki, kena ubah. Abu Musa al-Ash'ari tak terlibat juga. Orang ni dipilih untuk menjadi pendamai, wakil pendamai. Tak boleh terlibat. Kau cergah, kau terlibat banyak, kau tak molek. Sebab apa? Benda tidak jelas. Benda tidak jelas. Dengan cara yang kerah lah, dengan cara yang kerah. Bukan makna tak sewi baiki. Tak, kena baiki, kena ubah. Bukan maknanya redha, suka dah orang kata hukum Islam tak sesuai jalan lagu ni, kita pun tak apa. Bukan lagu tu. Kena rakyat. Tetapi jangan dengan cara kerah sehingga mengeluarkan orang Islam, sama-sama saudara kita, daripada daerah Islam. Itu je. Jangan siapa kata halal darah dia. Jangan siapa tuduh dia, umpamakan dia dengan orang kafir, ketua kafir, kepala kafir. Jangan siapa lagu tu. Kalau lagu tu, sebab apa kan Nabi SAW kata dia, kalau tak betul balik mari kita. Kan dalam hadis ada sebut dah, akan datang orang tu pagi Islam, petang kafir. Ada petang Islam, pagi kafir pula. Masa mana dia kafir, dia Islam? Masa mana dia kafir, dia Islam? Dia pergi ngucap depan Tok Imam setiap kali nak Islam tu pula. Tak. Ini menunjukkan keadaan zaman akhir dia jadi gitu. Dalam keadaan dia tidak sedar, perbuatan dia tu menyebabkan dia jadi kafir. Tapi dia tidak rela tu. Dia semayang pula, dia ngucap pula, dia sebagai orang Islam pula. Katakanlah ketika kita kata tu dia kafir, tak apalah, boleh kira lah kita kata. Tapi kalau ketika kita kata dia Islam, hak Nabi kata ketika petang dia Islam, lagu mana jadi? Mana tak betul lah. Balik mari kita. Balik mari kita. Jadi apa yang anda sebut ni, yang balik mari kita ni gambar dia. Anda duduk perhati, banyak tempat juga hak Nabi SAW kata ni, banyak luah makna dia. Salah satu makna dia ni ada kebenarannya juga. Orang yang kerah-kerah kata sangat, akhirnya dia sendiri jadi. Sebab tu tak boleh. Jangan lebih-lebih sangat. Dia sendiri jadi. Dulu dia kata gini-gini, lepas tu dia sendiri jadi. Lepas lagu mana? Dia nak kata mana dia tu? Tak boleh. Sebab tu tak boleh. Itulah makna hak balik ke dia tu. Tunjuk selalu. Tu saya tunjuk. Sebab tu tak boleh. Anda tak setuju lagu tu. Hak tak betul, tak betul. Kena tegur lah. Tegur. Bukan makna reda, tidak reda. Kena tegur. Tetapi jangan sampai gitu. Dia menimbulkan fitnah lagi. Kalau daripada fitnah tu kita dapat keuntungan sikit sebanyak, dia tak boleh pergi jauh juga. Tak boleh pergi jauh juga. Keuntungan semasa tu, keuntungan politik tak ada maknanya. Kalau sampai umat Islam ni pecah belah, tak ada makna. Ini di zaman dulu lagi. Kalau kepentingan tu politik dunia, lagilah tak ada makna. Ni kalau hak memang ada alasan ni zaman sahabat ni ada alasan, hak ni ada alasan, kira-kiranya ijtihad masing-masing. Kalau dia salah pun dia boleh pahala. Mengikut ahli sunnahnya begitu. Kalau dia salah pun
katakanlah Sayyidina Ali salah, dia boleh pahala sah. Kalau Muawiyah salah, dia boleh pahala sah. Dosa tak, walaupun sampai ke peringkat mati. Dosa tak. Sebab apa? Dia berijtihad, tak ada dengan maksud dunia, untuk kepentingan, untuk kuasa, untuk apa, tak ada. Untuk agama semata-mata. Tapi kalau hak kemudian, kalau dengan maksud dunia pun, tak ada makna lah. Tak ada makna. Itulah maksud hadis ini. Jadi kita jangan terlibat. Jangan terlibat. Lepas tu dalam Asyiah ni dia buat perbandingan lagi. Hak tidur lebih baik lagi. Lepas tu hak tidak tidur lagu mana? Dia buat perbandingan lagi. Dia kata orang yang berasa molek tetapi dia tidak terlibat dan dia tidak tengok, tu serupa dengan hak menyengging. Tidur menyengging tapi sedar, dia sedar. Serupa dengan menyengging, kata dia. Kemudian orang yang tidak terlibat apa-apa dalam fitnah itu, tapi dia redha dengan fitnah itu, dia serupa tidur. Dia serupa tidur. Dia buat perbandingan. Kata tadi sebab berjalan, sebab berdiri, sebab berlari, macam-macam perbuat. Dia nak cerita sini maksudnya tak boleh terlibat. Tak boleh terlibat. Tak boleh terlibat. Babun idzal taqal muslimani bisayfayhima. Ini bab apabila dua orang Islam bertemu dengan pedang masing-masing. Mana nak perang ni? Nak perang. Ni cerita Abu Bakrah lagi. Imam Bukhari ambil hak ni. Hak ni dia jadi asas dalam bab fitnah. Abu Bakrah dia ambil. Dia tidak ambil hak balik menyokong Muawiyah. Dak. Dia tidak ambil hak balik menyokong Sayyidina Ali. Dak. Dia ambil hak tengah. Abu Bakrah hak tak terlibat. Hadis ni dia mari. Berapa kali ulang hak ni. Maknanya Imam Bukhari nampaknya dia ke arah tu, hak dia nak. Cara itulah cara yang betulnya. Apabila dengan sama-sama Islam. Dia kata nak pergi mana? Ni. Hasan Basri kata dia bawa senjata lah pada malam-malam fitnah. Jumpa dengan Abu Bakrah. Abu Bakrah kata nak pergi mana? Saya kata nak pergi tolong sepupu Rasulullah lah, mana adik Sayyidina Ali lah. Dia kata gini, jangan, mana jadi neraka kedua. Neraka. Jadi apakah Abu Bakrah ni menganggap hak pihak Sayyidina Ali dan hak pihak Muawiyah tu pada mati tu masuk neraka, hak pada perang tu masuk neraka kedua? Dia tidak kata dengan putus lagu tu. Di sini disebut dua orang Islam. Mana kalau tak ada sebab yang diharuskan mengikut syarak, yang dibenarkan mengikut syarak. Ada pun sahabat tu mana dia telah perang mengikut syaraknya, ada alasan. Tak apa tu, tak termasuk. Tetapi kalau saja-saja kerana dunia, kerana kedudukan, kerana pangkat, kerana ini, masuk dalam hal ini. Termasuk dalam hal ini. Walaupun kedua-duanya Islam, tak ada sebab untuk perang sama Islam. Kalau kita kata kerana duit, kerana pangkat, tak ada. Itu bukan alasan yang membenarkan untuk perang, untuk membunuh sesama Islam. Tak ada. Tapi kalau macam sahabat dulu lain cerita. Ataupun kalau tidak sahabat pun dalam kes lain, kes yang tidak jelas. Satu pihak nampak hak ni hak betul, satu pihak nampak hak ni hak betul. Dalam keadaan itu tidak termasuk dalam hal ni. Tidak termasuk dalam hal ni. Sebab apa? Sahabat-sahabat yang terlibat tu dia tahu hadis ni. Sebab apa dia terlibat juga? Menunjukkan dia faham tentang pengecualian itu. Tentang pengecualian itu. Dan orang yang tidak jelas, dia tidak berasa hak ni lebih betul, hak ni betul, hak ni salah, hak ni salah, ataupun hak ni betul, hak ni salah. Dia tidak nampak begitu. Bagi dia lebih kurang. Dia tak boleh. Haram dia terlibat. Hak ni lah sahabat-sahabat yang tak terlibat ni. Sebab apa? Dia tidak jelas. Dia tidak jelas. Kalau dia sudah jelas, dia boleh mana-mana pihak dalam keadaan tu. Dalam keadaan tak ada kepentingan dunia, dengan maksud dunia ke apa, tak ada. Bahkan kerana kekeliruan saja. Kerana kekeliruan. Jadi kalau bunuh-membunuh itu masuk neraka. Hak yang membunuh itu pun masuk neraka. Hak kena bunuh pun apa masuk neraka. Sebab tak ada ke dia. Kalau dah ke dia pun, dia bunuh juga lawan dia tu. Qala Hammad bin Zaid. Ni bapa Imam Bukhari buat mari.
Ini dari segi sanad lah pula. Dari segi sanad. Qala Hammad bin Zaid fa dzakartu hadzal hadits. Hammad bin Zaid berkata, saya sebutkan hadis ini kepada Ayyub dan Yunus. Jadi qala ni kalau Imam Bukhari sebut qala begini, dia makna dia sebut ala sabilil mudzakarah. Dia panggil dalam istilahnya. Bukan dia riwayatkan dengan sanad, bukan musnad hak Bukhari ni, tidak. Tetapi hak ni disebutkan secara mudzakarah. Kedudukannya lebih rendah lagi daripada hadis yang musnad. Walau bagaimanapun nak sampai kepada Hammad tu dia tidak ambil sendiri. Qala Hammad itu bukan Imam Bukhari dengar sendiri, dengan sanad tadi juga, yakni Abdullah bin Abdul Wahhab, tutup guru Imam Bukhari. Abdullah bin Abdul Wahhab itulah katanya, dia kata qala Hammad, begitu. Hammad kata. Tadi dia kata an rajulin, kira-kiranya hak tu secara sanad lah. Hak ni tidak secara sanad, tidak dengan sanad. Hammad bin Zaid kata apa? Saya sebutkan hadis ini kepada Ayyub dan Yunus bin Ubaid dengan maksud dia menceritakan kepada saya hadis ini. Mereka kata sebenarnya hadis ini Hasan meriwayatkan hadis ini daripada Ahnaf bin Qais, daripada Abi Bakrah, daripada Abi Bakrah. Gitu sebenarnya. Jadi maknanya Imam Bukhari hak dia orang mari dalam musnad dia tadi tu, hak tu sanad tidak lengkap tu. Cuba perhati mula. Qala Hammad an rajulin, daripada seseorang lam yusammihi, yang dia tidak sebut nama. Siapa seorang hak tidak sebut nama? Tak boleh tu. Dalam isnad kalau ada lagu ni menyebabkan dhaif hadis itu. Macam mana dalam Bukhari ni, dalam musnad dia tiba-tiba Imam Bukhari ni lemah sangat, dia mari daripada seseorang yang tak ada nama, dia tak sebut nama dia. Imam Bukhari nak tapung hak tu lah. Dia nak tapung hak tu. Hak ni dia mari sebut, kemudian ni dia mari sebut macam-macam sanad ni. Sebab apa? An rajulin lam yusammihi, kalau dalam kitab kita ni Hasyiah ni, rajulin itu Muhammad ambil itu iaitu Amr bin Ubaid, iaitu Syekh Mu'tazilah. Tu orangnya. Dia ni sayyi ad-dhabt, tidak baik catatan dianya ataupun ingatan dia tidak baik. Kata setengah ulama ini Hisham bin Hassan Abu Abdullah Al-Qurdusi. Ni bukan Amr bin Ubaid, bukan. Tetapi ke mana-mana pun tidak jelas ni, tidak disebut nama. Nak kira gini ni jadi dhaif lah hadis ini. Tetapi bila Imam Bukhari buat mari gini, Hammad berkata dengan sanad tadi juga, saya sebutkan begini-gini kepada Ayyub. Ayyub As-Sakhtiyani, ini perawi Bukhari lah. Ini perawi Bukhari sebenarnya. Yunus bin Ubaid juga. Mereka kata Hasan sebenarnya meriwayatkan hadis ini daripada Ahnaf bin Qais, daripada Abi Bakrah. Hak sebenarnya ni cerita ni Ahnaf bin Qais, bukan Hasan Basri sendiri. Dia nak ceritanya Imam Bukhari buat mari hak tadi tu an rajulin lam yusammihi tu, nak cerita dia waham, dia keliru. Hak sebenarnya hak tu tak betul tu, iaitu Hasan Basri jumpa dengan senjata. Seolah-olahnya Hasan Basri bawa senjata jumpa dengan Abu Bakrah. Bukan Hasan Basri yang jumpa dengan Abu Bakrah tu, tetapi Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais cerita kepada Hasan Basri. Gitu. Jadi hak rajulin lam yusammihi tu tak boleh pakai. Kena pakai hak ni dengan sanad ni. Itu Imam Bukhari tujuannya. Dia buat mari hak ni. Kena pakai hak ni. Jadi hak sebenarnya cerita ni cerita Ahnaf bin Qais, dia ambil daripada Abi Bakrah. Hasan Basri ambil daripada Ahnaf bin Qais. Jadi Amr bin Ubaid tadi dia tak ada sebut pun Ahnaf bin Qais. Situ keliru dia, situ tak betul dia. Jadi Imam Bukhari nak betul sanad tu, tujuan dia nya. Bukan nak cerita kata dia pakar sanad tu dah. Kalau pakar sanad tu dhaif lah. Maknanya dia syarat dia sahihkan sanad dia muttasil, dan perawi-perawi dia tu maklum, tidak majhul. Takkanlah dia pakai hal tu. Sebab tu dia betul. Lepas tu dia kata haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bihadza. Tadi wa qala Muammal haddatsana Hammad, maknanya bukan seorang yang ambil daripada Hammad ini. Amar ambil daripada Hammad bin Zaid, dan ini ada sebut haddatsana. Di sini ada sebut haddatsana Ayyub wa Yunus. Ada sebut Hisham Mu'alla bin Ziyad,
daripada Hasan, daripada Ahnaf, daripada Abi Bakrah. Tu hak betulnya. Hak ramai-ramai ni, perawi-perawinya kuat-kuat ni. Jadi kita tak usah pakar lah an rajulin lam yasabbihi tu. Kalau ada sebut Hasan Basri lagu tu, jangan pakar hak tu. Tujuan Imam Bukhari buat mari hak ni dia nak ayat kena pakar hak ni, bukan nak pakar hak tu. Begitu juga. Supaya hak lain-lain pun lagu tu. Gitu. Lepas tu bukan Ahnaf bin Qais saja yang meriwayatkan hadis ini. Macam Bakar bin Abdul Aziz, dia meriwayatkan daripada ayah dia, daripada Abi Bakrah. Mana melalui orang lain pun ada juga, bukan Ahnaf bin Qais saja, ada. Gundar berkata, haddatsana Syu'bah an Mansur an Rib'i an Abi Bakrah. Maknanya ada daripada Abi Bakrah ni bukan Ahnaf bin Qais seorang saja ambil, tetapi beberapa orang dia ambil bawah tu. Tetapi ada dalam isnadnya Sufyan, itu dia tidak memarfukkan. Dia tidak memarfukkan dalam sanad dia daripada Mansur, yang tersebut tadi hak tu tak ada. Dia tidak sebut sebagai hadis yang marfu'. Bukan begitu. Mana mauquf lah, mauquf. Tetapi hak marfu' pun ada, tak ceritanya. Hak marfu' pun ada. Tak apalah. Babun kaifal amru idza lam takun jama'ah. Bagaimana keadaan? Keadaannya. Keadaan itu mana keadaan seseorang Islam apabila tidak ada jamaah. Apabila tidak ada jamaah. Jamaah di sini supaya semalam lah sebut dah. Dua perkara kena ingat, tak boleh lari daripada hak ni. Satu, jamaah dalam konteks politik, iaitu negara Islam yang sudah tegak dengan baiknya, moleknya, tak ada gapo dah tak molek. Pemimpin dia ada, orang panggil khalifah ataupun apa-apalah, kita kata tidak mesti khalifah, apa-apalah. Dia betul dah, dia mengikut cara Islam dah. Maka orang Islam yang berbai'ah dengan pemerintah tu, itu orang panggil jama'atul muslimin dalam konteks politik. So lagi ahlus sunnah wal jamaah dalam konteks akidah. Yang ni yang mengikut Nabi dan sahabat dia. Itu maksud jamaah. Kalau tak ada hak politik saat ni, jamaah tu maksud jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Itu dari segi akidahnya. Hak lain, jemaah lain tak termasuk aku. Tak usah royak lah nama gapo pun. Tak usah royak atas nama gapo, tak ada. Parti kok gapo kok, jemaah gapo-gapo kok, tak ada. Tak termasuk. Cuma hak ni, hak maksud sini. Yang mana kalau lari sejeka tu mati dalam keadaan jahiliah. Tak termasuk hak lain. Hak mati lari sejeka saja mati dalam keadaan jahiliah, hak lari daripada hak dua ni. Tetapi kalau hak dalam konteks politik tu pun, dia kena ada juga hak akidah ni. Tak boleh pergi hak tu. Hak akidah ni tak boleh pisah hak tu. Hak akidah ni Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ada semua. Ada negara, ada pemerintah Islam, kau tak ada pemerintah Islam, ada semua. Hak ni tak boleh pisah. Hak politik tu ada kalanya ada jemaah tu, ada kalanya tak ada. Gitu. Dua tu. Hak lain tak termasuk. Hak lain tak termasuk. Lepas tu riwayat daripada Hudzaifah bin Al-Yaman, dia kata orang lain duduk tanya hak molek-molek saja. Hak suka-suka. Aku tanya hak tak molek. Pasal apa? Cerdas selalu dah. Takut-takut kalau dah dengan kita, kita nak buat lagu mana dalam menghadapinya. Sebab itulah saya tanya hak tak molek. Tanya hak tak molek. Tanya apa dia? Dulu kita ni dalam keadaan jahiliah, dalam keadaan tak molek. Lepas tu Allah bawakan agama ni, kebaikan ini kepada kita. Lepas pada hak baik ni ada ke pula hak tak molek? Keadaan tak molek ada ke pula? Nabi SAW kata ada. Saya kata lepas pada hak tak molek tak ada pula hak molek. Ada. Jadi hak ni nampak di sini beberapa kali sahaja. 2-3 kali. Lepas pada tu senyap. Sekat tu je kau. Tidak. Nak ceritanya baik dan tak baik ni silih berganti sampai kau kiamat. Ada ketika cerah benar. Lepas tu dia kau kelabu gelap. Cerah pula.
Supaya benda-benda lain lah. Sunnatullah dah begitu. Kalau hari begitu, mula-mula pagi. Pagi. Waktu ya Ahmad Amin buat kitab dia tu, Fajrul Islam, Fajar Islam, Duhal Islam, waktu duha Islam, Zuhrul Islam, waktu zuhur Islam. Lepas tu tak ada waktu maghrib. Sunnatullah dah begitu. Kalau orang kecil, siapa tua mati, lagu tu. Hari begitu juga. Pokok kayu lagu tu juga. Gapo-gapo kita tengok sekeliling, memang lagu tu. Keadaan bangsa umat Islam, sejarah Islam, lagu tu juga. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sejarah manusia ni kami putar-putarkan di antara manusia. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Gitu. Jadi hak ni termasuk dalam sunnatullah. Baik dengan buruk duduk gitu. Jadi kita tahulah betul lah kita ni kena zaman lagu ni. Orang ni betul lah kena zaman lagu ni. Masing-masing lah. Hak tu kena zaman Jepun. Hak tu kita ni kena zaman senang lah ni, senang. Kebetulan. Kalau dalam berhubung dengan negeri kita ni. Lepas tu tak tahu lagi akan datang nak jadi lagu mana zaman anak cucu kita pula. Takut nak jadi lebih teruk pada zaman Jepun dulu. Berapa lama orang Islam tu duduk terjajah. Negara-negara Islam ni terjajah. Duduk di tangan orang kafir. Orang yang duduk zaman tu betul lah dia duduk zaman tu. Mana dari segi politiknya gelap benar, gelap benar. Dari segi politiknya tak ada nampak. Nak kebebasan orang Islam tak ada nampak. Hasil mahsul bumi sendiri boleh kok. Kita ni jadi tak tahu ke satu. Begitu keadaan. Tapi dia berubah. Begitulah keadaan. Bukan manusia saja kehidupan manusia, individu manusia ni saja, tidak begitu. Politik pun begitu juga. Itu dia. Jadi ada masanya fitnah. Pada ketika naik tu pun fitnah juga. Pada ketika jatuh pun fitnah juga. Memang boleh tengok bila-bila masa hak ni. Bila-bila pun ada. Pada ketika naik kan. Kalau zaman kita ni macam-macam lah dah. Hak ni berebut nak jadi tok wakil, hak ni berebut nak jadi tok wakil. Itu pun satu fitnah juga tu. Lupa dah pada tanggungjawab sebenarnya. Kalau sistemnya ada apa nama ni lah tok wakil lah kita kata misal. Pada ketika jatuh tu dah tak ada siapa dia nak, takut. Gitu. Ada ketikanya orang berebut, ada ketikanya tak berani menunjuk ke depan. Gitu. Politik ni pun lagu tu juga. Ada ketikanya ketika senang. Ketika senang tu, senang tu dia jadi lagu mana. Kadang-kadang dia lupa tanggungjawab dia sebenarnya. Ketika susah dengan cara susah. Begitulah. Itu maksud hadis ini. Bukan maksud beberapa kali saja. Pada tu habislah dunia. Tak habis lagi ni. Kalau nak kira ni mengikut tafsiran ulama ni, kalau dia kira dekat sahabat tu kan, berhenti dah sekat tu. Lepas tu termasuk dalam hak baik, hak buruk tak ada dah, berhenti sekat. Berapa kali dia sebut sini? 2-3 kali. Sebenarnya dia sebut 2-3 kali tu nak ceritanya akan bertukar-tukar begitulah. Akan bertukar-tukar begitulah. Tetapi mengikut pengamatan Ibnu Khaldun, ahli sejarah ni, bapa ilmu masyarakat Islam, dia kata apa? Kalau kita perhati dunia ni mengikut sunnatullah, dia 4 peringkat kata dia. Dia 4 peringkat ada. 4 peringkat lagu mana? Mula-mula memang susah. Tapi dia naik. Itu sunnatullah gitu. Dia naik. Hak yang kedua ni memang kuat. Tetapi dia tidak mewah benar lagi. Hak yang ketiga tu dia kemuncak benar. Hak yang keempat tu dia menyambungkan lagi hak yang ketiga tu memang mewah, besar lagi, hebat lagi lah. Tetapi mula dah tu nak ada benda-benda hak tak boleh berlaku. Lepas tu dia kena jatuh. Sebab kita kata hari kan ada hari masa jatuh matahari tu. Lepas tu dia nak naik pula tu, gitulah putaran dia tu begitu. Cuba kalau kita tengok, kita tengok, anak perhati pun betul hak dia kata tu. Kita tengok Nabi SAW. Kalau kita tengok kepada sahabat, Nabi tu tak kira. Dia tu sebagai pengasah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, 2, Sayyidina Uthman, 3. Kalau kira daripada Nabi, Sayyidina Uthman ni yang keempat dah lah.
Kalau kita kira daripada Nabi lah, kita kira daripada Nabi, perjuangan Islam ni start dengan Nabi kan. Sayyidina Abu Bakar kemah dia, Sayyidina Umar maju, Sayyidina Uthman lagi luah lagi. Tetapi di zaman dia tu mula sudah ada fitnah. Kan dia mati kena bunuh. Lepas pada dia tu perang saudara. Pak betul. Cuma perhati, ulama-ulama keturunan dia pun lagu tu juga. Ada juga umur pendek, umur pendek tu sekat dia je lah, sekat dia. Lepas tu tak ada lah. Kalau kita perhati ulama-ulama, ramailah ulama, dia sekat pak juga keturunan. Ni cuba perhati. Cuba perhati. Lepas pada tu dia kau kan, kau menurut. Tetapi sebelum pak tu, kalau ayuh hak mula-mula, hak tu hak pengasah lah kita kata. Lepas tu kau kuat. Ayah kepak ni dia alah gitu, alah kurang. Kalau kita tengok orang kaya, lagu tu juga. Hak mula-mula tu susah, cari harta begitu gini susah. Hak kaya kedua tu kemah, yang ketiga kemah, yang kepak tu alah nak kurang. Apa sebab jadi gitu? Dia bahas lah tu. Manusia ni sebab apabila dia mewah jadi senang, dia jadi lupa lah. Itu hak semula jadi manusia. Dia jadi lupa, jadi tak ada memikir banyak, tak ada berat memikir. Dia mudah terpengaruh dengan hak luar, nak suka-suka. Situlah dia mula nak jatuh. Betul dia kata. Betul dia kata. Tetapi ada juga setengah-setengah tu dia lebih lama. Itu dia jadi satu sistem. Dia jadi satu sistem. Beberapa orang tu kita kira dalam satu peringkat. Beberapa orang pula dalam peringkat yang kedua. Kalau kita kata dinasti lah, kalau dalam satu dinasti yang panjang masa dia, boleh jadi dia kira beberapa. Tapi tak boleh lari juga, dia empat juga, empat peringkat. Sebab apa? Dia lebih kemah, lebih kukuh. Dia ramai lah dalam satu-satu peringkat tu. Tapi kepada empat juga bagi. Kalau orang individu ni empat orang, hak tu cuba perhati. Kita akan nampak benda tu. Hak Ibnu Khaldun kata. Jadi hak Nabi SAW sebut ni pun gitu juga. Jadi akan ada, dia kata, bila hak mari kemudian tu, lepas hak buruk tak ada baik pula, tapi kelabu dah lah. Kelabu dah. Mana hak kemudian tu ada capu baut. Gapo dia? Iaitu ada golongan yang memimpin bukan mengikut kepimpinanku. Kamu akan dapati ada hak molek, ada hak tak molek. Itu dia jadi capu tu, jadi kelabu tu. Nak kata tak molek belakang, tak juga. Ada hak molek. Nak kata molek belakang, tak juga. Ada juga hak tak molek. Jadi kita ni, kalau kita ni kena tengok, kita duduk di zaman lagu mana. Sesuaikanlah diri. Hak tu payah tu nak menyesuaikan diri tu dalam fitnah. Fitnah belakang dah tu. Bila kelabu lagu tu, fitnah dah tu. Bila kelabu lagu tu, makna fitnah dah tu. Tak kena gaya kita jadi bersekongkol. Hak naknya, hak molek tu biar kita kenal. Ni molek, ni betul hak ni memang baik hak ni. Kalau duduk situ boleh kira. Hak tak molek kita tak sokong, kita tak say terlibat. Sekurang-kurangnya dalam zaman fitnah ni, kelabu ni, kita duduk setara tu boleh kira dah. Takut-takut kita kata hak dia tu molek belakang, padahal ada hak mungkar molek belakang, dah kita sokong dia. Molek belakang, semua molek. Bahkan kita kata lebih baik lagi daripada Khulafaur Rasyidin. Ada juga kadang-kadang. Jadi parah lagu tu. Jangan sampai gitu. Sebab sampai kelabu ni, sampai kelabu, biar kita sedar. Tapi ada juga orang yang siapa dah, kerana dia taksub sangat dengan satu pihak ni, dia tak terima hak baik hak ni. Hak baik tu tak sih. Sampai kata proton tu tak sepakat. Ada satu ketika dulu. Pasal apa? Ni hak kerajaan dia kata. Hak kerajaan ni semua tak boleh. Tak betul tu lagu tu. Tak betul tu lagu tu. Dia kena, dia faham lah hak mana hak molek, hak mana tak molek. Hak tak molek jangan ikut, jangan terlibat. Hak molek sokong lah. Itu menguntungkan kita. Bahkan mari hak kafir lain, lagu mana? Kalau kita anggap hak ni lebih kafir daripada tu, tak tahulah hak tu. Kalau hak lain, Jepun kau mari, untung ke dia, boleh ke dia. Apa salahnya kalau kita sendiri buat? Tapi keadaan itulah nak ceritanya. Ni sampai kelabu, sehingga dia tak nampak dah baik lawan dia. Hak ni pula tak nampak dah buruk kawan dia ni. Tak boleh. Ini maksud dia
Kamu tahu hak molek, tahu juga hak tak molek. Dia tahu molek lah, dia sedar lah. Gitu. Lagu mana kita nak duduk? Lepas tu ada lagi kah? Lepas baik tu hak tak molek? Ada. Ni hak teruk benar. Zaman hak teruk lagi daripada hak kelabu. Ni betul-betul panggil duduk di atas, dekat depan pintu neraka. Kalau kita sahut hak dia tu, mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka. Ni lagu tu sampai ke peringkat. Jadi kena beringat benar lah. Fitnah mari kemudian lagi tu lebih teruk lagi. Sebelum dia jatuh jadi gelap betul. Jadi gelap betul. Tu nak cerah pula tu makan masa lah. Makan masa lah. Kalau kita dalam sehari ni nak nanti matahari terbit esok lama kat lah. Itu kalau kira hari. Kalau kira satu umat jatuh, dia nak naik pula lagi lama. Bukan 24 jam, bukan 12 jam. Lagi lama. Dia nak jatuh pun lama juga. Makan masa juga. Makan masa. Jadi jangan, kita kena sedar lah tu. Hak duduk ajak ke arah duduk di pintu neraka ni, kita kena sedar. Kita kena tahu. Kalau tak betul, tak betul mana? Apa tak betul? Kena beringat sama. Jadi ini semua hadis-hadis ini peringatan Nabi SAW kepada kita dalam menghadapi fitnah. Macam-macam fitnah ni. Ada hak ringan sikit, ada hak lebih berat lagi. Ada hak lebih berat lagi. Lagu mana cara kita nak menghadapinya? Lepas tu dia suruh, dia minta dengan Nabi SAW biar bagi gambaran lagu mana. Mereka tu supaya kita juga, bukan kata jenis makhluk lain, orang juga, min jildatina, sekulit dengan kita. Sekulit dengan kita. Setengah ulama kata sekulit dengan kita tu maknanya kulit Arab lah, putih. Hak ni yang berlaku lagu saat ni berlaku di kalangan orang Arab berlaku. Ada juga yang kata begitu, tapi itu tidak maksud sesempit itu maksud Nabi SAW ni. Maksud dia orang seperti kita juga. Dia bercakap mengikut bahasa kita. Bahasa kita ni bukan bahasa Arab maksudnya. Bahasa orang lah. Bahasa orang. Kalau kita kata kulit tu kulit Arab, bahasa kita tu maksud bahasa Arab. Itu sempit sangat. Kita sempitkan. Nabi bawa dia ajaran dia yang luas untuk semua bangsa, kita pergi sempit untuk satu bangsa. Padahal fitnah ni boleh berlaku kepada semua bangsa. Dan orang Islam akan ada daripada macam-macam bangsa. Kenapa kita nak diikatkan kepada Arab tu? Jadi makna dia kecek dengan bahasa kita juga. Kadang-kadang kecek sedap ni kita terpengaruh dengan dia. Kadang-kadang kita tengok rupa dia tu comel menarik, kita terpengaruh dengan dia. Jadi lagu mana kamu nak suruh aku pada ketika tu? Nabi SAW kata, talzamu jama'atal muslimin wa imamah. Kamu kena teguh bersama dengan jamaah muslimin dan imam mereka. Yang dimaksudkan imam di sini ketua negara. Ketua negara, khalifah. Bukan maksud imam di sini dengan makna-makna lain. Kalau nak kira imam ni makna luah benar lah. Puak-puak Syiah kata tu imam dia lah. Kalau tu imam sembahyang tu lah ke mana? Tidak maksud di sini ni. Tidak maksud tu imam tu. Imam ni maksudnya ketua negara. Jama'atul muslimin, bukan maksud imam di sini Imam Syafi'i ke Imam Abu Hanifah. Bukan maksud tu. Sebab tu Islam belaka tu. Islam belaka. Ikut mana-mana pun Islam belaka. Bukan kena pegang Imam Syafi'i. Hak tu jama'atul muslimin. Lain pun jama'atul muslimin juga. Di sini maksudnya dalam hal politik. Dalam hal politik. Kalau pemerintah tu sah dah, betul dah, dia molek dah, ikut cara Islam dah, kita kena tetap bersama jamaah muslimin. Jangan duk lari alah ke lain. Jangan duk lari alah ke lain. Jangan meninggalkan jamaah muslimin. Jangan. Qultu, saya kata kalau tak ada jemaah, tak ada imam, lagu mana? Tinggalkan semua firqah tadi. Kumpulan-kumpulan tadi, hak lain-lain tu tinggalkan. Tak usah duduk cara. Kalau tak ada jamaah muslimin, tinggalkan semua. Jangan ikut hak tak betul lah. Jangan ikut hak tak betul. Jangan kerana kita nak ada kumpulan, nak ada persatuan, nak ada jemaah, kita tidak fikir banyak dah belah mana jemaah.
kena ambil kira dia tu, dasar dia, prinsip dia, apa semua tu kena ambil kira belakang. Kalau tidak, tak secara. Tak secara. Mana hak sesat? Kalau hak sesat, kalau hak sesat. Tetapi ini apa maknanya kalau orang Islam duduk negeri orang kafir? Sebagai minoriti, golongan minoriti, parti yang adanya parti kafir belakang, parti kafir belakang. Hak Islam ni sokong hak mana? Boleh jadi kalau dia tak sokong hak ni lebih baik daripada hak ni. Kalau dia tak sokong hak ni, benar hak ni. Kalau benar hak ni, teruk dia orang Islam. Boleh ke tidak dia sokong hak kafir? Boleh sokong untuk kepentingan kita, kebaikan kita. Sekiranya ada kebaikan untuk kita, orang kafir pun boleh sokong lagi. Di negeri kafir, kalau kita tidak sokong naik orang tu, misalnya kalau kita kata di India, parti Kongres dengan parti BJP. Parti BJP ni parti, itulah hak roboh masjid Babri tu. Kalau Kongres dia tidak siapa lagu tu, dia tidak lagu tu, dalam keadaan lagu ni, lagu mana? Kalau orang Islam tidak sokong Kongres ni, boleh jadi kalah. Benar ni. Kongres ni dia bagi kebebasan, bagi kemudahan banyak, kepentingan orang Islam dia jaga juga. Dalam keadaan itu lagu mana? Adakah kita mengasingkan diri? Mengasingkan diri ni lagu mana maksud sini ni? Mengasingkan diri ni mana kalau dengan arti kita nak terlibat dengan dia, nak jadi dia. Hak tu tak boleh. Dia tu salah. Nak jadi dia. Hak Kongres tu Hindu, Kristian macam-macam ada, nak jadi dia tak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan kita, duniawi kita, politik, tak apa lagi. Bahkan kita kena fikirlah hak mana yang lebih baik untuk kita. Kena fikir hak tu. Kalau tidak, itu membahayakan diri kita sendiri. Bukan bermakna kalau tak ada orang Islam kita tak boleh sokong, kita kena duduk senyap. Tidak gitu maksud hadis ni. Tidak gitu. Maksudnya orang Islam kena jaga, fikir tentang kepentingan dia. Nombor satu sekali dia kena jaga akidah dia, jamaah akidah dia, ahli sunnah wal jamaah dia tu, Islam dia tu kena jaga. Hak kepentingan duniawi ni fikirlah hak mana hak lebih sesuai, hak lebih baik untuk kepentingan dia. Fikir. Bukan makna tak boleh nak jadi orang Islam ni, misalnya nak jadi tok wakil ke, misalnya dalam parti Kongres tu ada orang Islam boleh masuk, adalah suara dia. Ataupun kalau di Amerika sekarang ni masuk parti mana-mana orang Islam, ada. Tak boleh kok? Boleh, asalkan ada kebaikan untuk orang Islam, fikir untuk kebaikan orang Islam, bolehlah. Dan kena jagalah kepentingan itu. Bukan bermakna kalau tak ada tu kita tak boleh lah. Kecuali kalau kita ada cara lain, kita boleh ikhtiar cara lain. Kalau kita boleh ikhtiar cara lain, buat cara lain, tu kena buat lah. Bukan makna nak suruh duduk saja, nak terlibat, menggabungkan diri sehingga jadi sebati salah seorang anggota dalam puak yang sesat. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Di sini kalau dalam apa ni hubungan kita dengan Islam lah. Kalau hak Islam ni, hak molek ni tak ada. Hak molek ni tak ada. Jamaatul muslimin tak ada. Imam hak Islam pun tak ada. Hak adanya hak tak betul. Hak tak betul, hak naik, hak mengetah tu naiknya tak betul. Apa kita nak lagu mana? Kita nak sokong dia, kita nak duduk sekali dengan dia. Tak boleh. Tak boleh lagu. Misalnya kita kata hak ahli sunnah tak ada naik, hak naiknya Syiah. Boleh kau sokong dia, duduk sekali dengan dia? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nak sokong dia. Gitu. Itu maksud lari, pisahkan dirimu daripada semua hak tak betul dalam keadaan Islam, dalam keadaan masyarakat Islam. Sekiranya hak betul tu tak ada, naik hak tak betul, lagu mana? Kita kena patuh kepada hak tu. Kalau patuh zahir secara terpaksa, yalah. Dalam arti kata hak sebenarnya tak boleh. Tak
Kita tak boleh sokong. Walaupun kita terpaksa menggigit umbi pokok, mana jangan berganjak, tak usah duduk lari. Ini kinayah kepada mana kita kemah pegang dengan cara kita. Kita tidak ikut dia, kita tidak sokong dia sampai mati dalam keadaan begitu. Sampai mati dalam keadaan begitu. Mana kena sabarlah. Ini kinayah kata kekoh pangkal ataupun umbi pokok ni kinayah kepada dalam keadaan kesusahan yang amat sangat. Jadi supaya kita ni tidak berganjak, kita kekoh kemah. Supaya dengan addu alaiha bin nawajid lah. Supaya tu dengan maksud tetap dengan pendirian kita. Bab man kariha an yukthira sawad al-fitan. Wallahu a'lam. Ini maklumat sikit kepada yang ikuti kelas hari Sabtu tu, kelas paksi di tabung haji tu, kelas hadis sana tu. Kalau nak puasa minggu ni, dia mau minta ana pula. Minta ana, jadi kita adalah kelas. Sepatutnya Ustaz Mat dia sibuk. Jadi dia mau minta ana kelas hari Sabtu tu. Jadi hari Sabtu ni adalah. Dan akan datang pun gitulah juga kalau tak ada apa-apa. Untuk bulan ni lah, bulan depan tu tak tahu lagi lah. Masa asalnya adanya minggu ketiga dengan minggu keempat tu dah. Ni jadi minggu kedua ni. Baru ni Ustaz Nasim kita ganti dah. Ustaz Mak sibuk. Jadi hak ni dia mau minta anak. Jadi gitulah. Allah.